اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Abang pergikan dia tu. Ini kasih saya abang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Ayat 13-14 ni kira macam kesimpulan bagi ayat yang sebelum ni, iaitu yang berkenaan dengan miras ataupun mawaris ataupun faraid, iaitu berkenaan pembahagian harta pusaka. Jadi kalau ayat 11 Allah bagi tahu pembahagian harta pusaka untuk anak lelaki dan anak perempuan, dan juga untuk ibu dan bapa. Dan ayat ke-12 pula Allah bagi tahu pembahagian harta pusaka kepada suami yang kematian isteri dan kepada isteri yang kematian suami, dan juga pembahagian harta pusaka kepada adik-beradik si mati, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan ada satu lagi ayat berkenaan dengan faraid, iaitu di akhir surah An-Nisa. Akhir surah An-Nisa kita belum tadabbur, kita akan sambung selepas ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung akhir surah An-Nisa yang kita masih belum lengkapkan, iaitu ayat 174, 175 dan 176. Jadi ayat hari ini adalah sebagai penutup ataupun kesimpulan daripada ayat tentang pembahagian harta pusaka yang Allah sebut detail dalam ayat 11 dan 12. Sebelum kita masuk ayat 12, 13 dan 14, kita tengok pengajaran ayat 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Wa lahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna as-sumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar. Wasiyatan min Allah wallahu alimun hakim. Okey, pengajaran ayat 12.
Pertama, pembahagian harta pusaka mengikut hukum faraid adalah satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah yang manusia tidak ada pilihan. Yang manusia tidak ada pilihan. Yang kedua, boleh pewaris-pewaris boleh memilih untuk dibahagikan harta pusaka sama banyak setelah memenuhi dua syarat. Setelah memenuhi dua syarat. Pertama, semua pewaris-pewaris yang berhak mendapat pusaka mengetahui hukum pusaka dan hak masing-masing. Dan semuanya bersetuju. Syarat yang kedua, semua pewaris hendaklah mereka yang baligh dan berakal waras. Dan kalau ada seorang pewaris tu cacat ke, OKU ke, tak reti, tak boleh nak bercakap, tak boleh nak apa, maka tak boleh dibahagikan harta pusaka mengikut kehendak pewaris yang lain ataupun ikut kehendak sama banyak. Kalau ada salah seorang je pewaris tu cacat ke, tak boleh nak bercakap ke, tak faham ke. Okey. Yang ketiga, ini pengajaran yang ketiga. Disyaratkan pewaris yang layak menerima harta pusaka adalah mereka yang merdeka. Mereka yang merdeka. Sekiranya hamba ia tidak layak, sekiranya hamba dia tidak layak menerima harta pusaka. Pengajaran yang keempat, harta pusaka adalah termasuk semua harta si mati, harta yang dimiliki oleh si mati, sama ada berbentuk duit,
rumah, kereta atau hutang-hutang si mati yang ada pada orang lain, termasuklah haiwan ternakan dan juga seperti anjing yang ada manfaatnya, Jadi kalau si mati ada anjing, dia bela untuk menjaga kambing ataupun menjaga ternakan, tiba-tiba dia mati, maka anjing itu adalah termasuk harta pusaka. Pengajaran yang kelima, suami dan isteri yang layak mendapat harta pusaka adalah melalui proses perkahwinan yang sahih. Walaupun baru berkahwin dan belum sempat bersama. Pengajaran yang yang ke-6. Mana-mana isteri yang diceraikan raj'i, iaitu boleh dirujuk, maka ia layak menerima harta pusaka suaminya yang meninggal. Dan sekiranya suami diceraikan dengan talak bain, dengan talak bain, iaitu cerai talak 3 ataupun cerai talak 1 dah habis tempoh, maka bekas isteri tidak berhak untuk mendapat harta pusaka. Pengajaran yang ke-7, sekiranya isteri meninggal dan tidak memiliki anak, maka bagi suami separuh daripada harta pusaka isteri. Pengajaran yang ke-8, tidak ada beza antara anak seorang atau ramai, lelaki atau perempuan, yang pasti anak itu adalah anak kepada si mati. Yang ke-9,
sekiranya isteri meninggal dan meninggalkan anak, atau meninggalkan cucu lelaki, maka bagi suami 1/4 daripada harta yang ditinggalkan isteri. Yang ke-10, pembahagian harta pusaka adalah dibina di atas hikmah dan maslahah untuk semua pihak. Adalah dibina di atas hikmah dan maslahah untuk semua pihak. Oleh kerana itu, sekiranya isteri yang meninggal memiliki anak, maka suami hanya berhak mendapat 1/4 agar harta isteri lebih banyak diberi kepada anak. Yang ke-11, tidak boleh membahagikan harta pusaka kepada pewaris melainkan setelah diselesaikan 3 perkara, iaitu mengkebumikan si mati, menyelesaikan hutang, dan menunaikan wasiat si mati. Jadi kalau si mati itu perlukan kos untuk kebumikan dia, kosnya adalah yang wajib lah, kain kafan, nak kebumikan dia, kos upah untuk mandikan, itu boleh ambil daripada harta si mati. Kemudian yang kedua, settlekan hutang dia. Yang ketiga, wasiat. Barulah lepas tu yang berbaki dibahagikan mengikut faraid. Okey, yang ke-12, isteri layak mendapat 1/4 sekiranya suaminya meninggal dan tidak memiliki anak. Dan 1/8 sekiranya suaminya memiliki anak. Yang ke berapa? 13. Isteri
bebas menggunakan harta miliknya, isteri bebas menggunakan harta miliknya mengikut kehendaknya. Yang ke-14, Islam adalah agama yang adil, iaitu memberi kepada lelaki sekali ganda dibanding dengan kepada wanita, kerana lelaki mempunyai tanggungjawab yang banyak dan besar. Yang ke 15, sekiranya si mati, sama ada lelaki ataupun wanita, tidak memiliki anak dan juga ibu bapa, maka bagi saudara si mati sebelah ibu 1/3 harta si mati, sekiranya mereka tu adik-beradik si mati, sekiranya mereka 2 orang atau lebih. Yang ke-16, sekiranya adik-beradik si mati hanya seorang, maka berhak mendapat 1/6. Okey, cukup dulu, banyak sangat. Kita sambung ayat 13 dan 14, kira macam penutup kepada ayat faraid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Dia bila sebut tilka tu isim isyarah. Bila isim isyarah dia refer kepada hukum hakam yang disebut sebelum ni, iaitu hukum faraid. Isteri dapat berapa, suami dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Semua itu Allah kata hududullah. Hudud ni mana dia? Daripada jamak. Jamak mufradnya had, iaitu batas. Batas yang tak boleh dilangkah ataupun dilampaui. Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni?
tilka hududullah, surah Al-Baqarah, fala ta'taduha. Surah Baqarah ayat 225 kalau tak silap. 229. Pasal at-talaq, pasal penceraian. Bila bercerai tu kena sama ada rujuk balik dengan cara yang baik ataupun lepas pun dengan cara yang baik. Kemudian di hujung ayat tu Allah kata, itulah hukum Allah. Fala ta'taduha, jangan kamu melampau. Melampau ni makna jangan melanggar. Melampau ni makna jangan langgar. Okey, dalam ayat lain Allah kata, tilka hududullah, fala taqrabuha, itulah hukum-hukum Allah, batas-batas Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Jadi apa beza ta'taduha dengan taqrabuha? Ini dalam ayat 187 surah Al-Baqarah juga, kan? Yang fala taqrabuha sebelum tu Allah cerita pasal puasa, kan? Puasa tu boleh bila mula dia malam tu boleh nak buat apa-apalah. Kemudian nak makan ke nak minum silakan sehinggalah nampak benang putih, iaitu setelah masuk fajar. Lepas masuk fajar je hukum Allah pada berhenti makan, berhenti minum. Kemudian summa atimus siyam ilal lail, kemudian teruskan puasa sampai maghrib. Itu hukum Allah. Kemudian Allah kata wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan kamu bersama isteri walaupun waktu malam bila kamu beriktikaf di masjid di 10 akhir. Itu hukum Allah. Lepas tu Allah kata, Allah simpulkan, itulah hukum-hukum Allah, jangan kamu dekati. Yang ni jangan kamu melampau. Apa beza dia? Yang ni cerita pasal penceraian. Bila cerai, tahan dia dalam tempoh iddah. Rujuklah dengan cara yang baik. Ataupun kalau tasrih, lepaskan dengan cara yang baik. Itu perintah. Yang ni Allah kata apa? Bila malam puasa tu, kalau kamu iktikaf, jangan bergaul dengan isteri. Ini larangan. Faham? Kalau perintah, Allah kata jangan langgar perintah Allah. Fala ta'taduha. Kalau larangan, jangan dekati. Boleh faham? Sebab tu bila Allah nak larang jangan berzina, Allah guna apa? Fala taqrabu. Itu larangan. Jangan dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Allah kata apa? Fala taqrabu ka fala ta'tadu. Sebab apa itu larangan? Jadi kalau larangan, jangan dekati. Kalau dah dekat, biasanya langgar. Kalau perintah, jangan ceroboh. Jangan tak laksanakan. Okey? Jadi di sini tilka hududullah. Itulah batas-batas Allah. Allah tak sebut ta'taduka ataupun taqrabu. Dia berkenaan dengan apa ni? Perintah ke larangan? Perintah. Mana logiknya Allah sebut apa? Fala ta'taduha. Jangan langgar. Langgar apa ni? Hukum faraid. Kalau 1/3, jangan ambil jadikan dia 2/3. Okey. Kemudian wa man yuta'illah. Dan siapa yang yuta'illah, mentaati Allah, wa rasulah, dan rasulnya, yudkhilhu, dia akan masukkannya, jannatin, surga-surga,
tajri, yang sentiasa mengalir min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Okey. Kalau kita belajar bahasa Arab, man ni apa dia ni? Man. Kita belajar bahasa Arab. Man banyak. Kalau saya tanya man anta, itu man istifham, untuk tanya soalan. Siapa kamu? Tapi ada juga man bukan untuk tanya soalan. Man jadda faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar zarah, yarah, dia akan melihat. Itu dipanggil man apa? Man syartiyah. Man syartiyah, iaitu man syarat. Syarat dia jadi bahasa Melayu kan? Jadi Allah nak beritahu apa ni? Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, Allah akan masukkannya syurga. Di mana syaratnya? Apa syaratnya? Syarat kamu nak masuk syurga mesti taat Allah dan Rasul. Mana selagi kamu tak taat pada Allah dan Rasul, mustahil kamu akan masuk syurga. Sebab syarat nak masuk taat pada Allah dan Rasul. Ini dia panggil man syartiyah. Selagi tak ada syarat ni, tak boleh masuk syurga. Kenapa Allah kembarkan Allah dan Rasul? Tak cukup. Allah tak kata siapa taat pada Allah masuk syurga. Kenapa mesti dikembarkan dengan Rasul? Orang tu kata, saya nak taat pada Allah aja, takkan tak boleh masuk syurga? Allah kata tak, mesti ada satu lagi. Wow. Wow ni dia panggil huruf ataf. Seolah, kalau kita belajar bahasa Arab, wow ni huruf ataf, makna Allah dengan Rasul sama. Kalau kamu taat pada Allah, bermakna kamu taat pada Rasul. Kalau kamu taat pada Rasul, bermakna kamu taat pada Allah. Sebaliknya, kalau kamu tak taat pada Rasul, sebenarnya kamu tak taat pada Allah. Dalam surah An-Nisa kan, ayat 40 ke? Ini pun surah An-Nisa juga kan? Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ni ayat ni lagi jelas. Allah kata apa? Ayat apa? 80. Okey, 80. Surah An-Nisa ayat 80. Cuba baca, cuba terjemah. Man yuti'ir rasul. Siapa yang taat pada Rasul, faqad ata Allah, maka sesungguhnya dia telah, besar tu. Allah letak syarat. Siapa yang taat pada Rasul, confirm dia taat pada Allah. Makna sebaliknya apa? Siapa tak taat pada Rasul, dia sebenarnya tidak taat pada, kan? Macam mana orang kata, saya beriman dengan Allah saja, saya beriman dengan Al-Quran saja. Sebenarnya dia ditipu oleh syaitan. Tak mungkin kamu beriman dengan Allah saja tapi tak ikut sunnah Nabi. Mustahil kamu taat pada Allah. Sebab Allah telah menjadikan syarat taat pada Allah mesti taat pada Rasul. Dan macam mana pula ada orang kata hadis-hadis Nabi ni zan. Hadis Nabi zan. Mana mungkin betul, mungkin salah, mungkin bohong, mungkin benar. Kalau dia letakkan hadis Nabi ni adalah zan, maknanya mungkin dia tak taat. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan salah, kan? Bercanggah tak dengan ayat ni? Dua ayat ni bercanggah. Sebab Allah kata wajib taat pada Rasul. Bahkan syarat taat pada Allah mesti syarat taat pada Rasul. Mana mungkin kamu nak taat pada Rasul dalam keadaan kamu zan? Betul ke salah ni? Kamu sebenarnya dah terkeluar daripada taat kepada Allah. Jadi ayat ni cukup jelas. Wajib taat pada Rasul dan wajib yakin pada hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau kamu tak yakin, macam mana kamu nak taat kepada Rasul?
Okey. Jadi nak masuk syurga, apa syarat dia? Ha? Perlu tak masuk sekolah? Perlu tak masuk universiti? Perlu tak belajar habis kitab Sahih Bukhari dan Muslim? Simple je. Kan? Sebab itulah dengan syarat ni orang macam Bilal, hamba abdi, kemudian kerjanya hanya tukar azan, dapat masuk syurga. Kan? Dengan syarat yang mudah inilah yang bunuh 100 orang pun boleh masuk syurga, sebab kesudahan hidupnya dia taat pada Allah dan Rasul. Okey, kemudian Allah kata masuk syurga. Kita dah bincang sebelum ni kan, ayat apa ni? Surah Al-Ma'idah, nikmat dalam syurga. Ada berapa semua syurga? 4 kan? Satu? Syurga emas ada berapa? Syurga emas saja 2. Kemudian 2 lagi? Syurga daripada perak. Dan ada juga ulama mengatakan nama syurga yang Allah sebut dalam Quran pun 4 juga. Pertama yang paling tinggi syurga Firdaus. Yang kedua syurga Naim. Yang ketiga syurga Adnin. Dan yang keempat Jannatul Ma'wah. 4 juga. Okey, jadi nampak mudah je nak masuk syurga, iaitu taat pada Allah dan Rasul, tapi sebenarnya paling sukar. Ramai orang boleh taat pada undang-undang manusia, tapi tak ramai yang boleh taat pada Allah dan Rasul. Khalidina fiha. Dan nikmat seterusnya ialah mereka kekal fiha dalamnya. Wazalika, dan demikian itu al-fawzul azim. Al-fawzu, kejayaan, al-azim yang besar ataupun yang agung. Apa ni kejayaan yang besar ni? Ramai orang mendakwa dia berjaya kan, tapi sebenar kejayaan dia bukan al-fawzul azim. Al-fawzul azim ataupun kejayaan yang hakiki ialah setelah orang tu boleh masuk syurga. Jadi selagi tak masuk syurga, jangan mendakwa yang kamu berjaya tu hanyalah palsu ataupun sementara. Cuba buka surah ni, surah Ali Imran. Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faza. Kan? Dah. Apa tu? Wa mal hayatud dunya illa mata'u al-ghurur. Surah Al-Imran 185. Okey. Cuba terjemah. Faman zuhziha. Maka barang siapa yang zuhziha apa dia? Dijauhkan. Siapa yang dijauhkan anin nar, daripada neraka, wa udkhila, lepas tu ada satu lagi, wa udkhila al-jannah, dan dia telah dimasukkan ke syurga, maka faqad faza, dia sebenar telah faz. Ini fauz, ini isim, ini fa'al. Jadi Allah nak beritahu siapa yang sebenar-benarnya yang berjaya. Ada 2 unsur, dua ciri dia. Pertama, jauh daripada neraka, selamat daripada neraka. Yang kedua, dapat masuk syurga. Jadi kejayaan dunia ni semua adalah palsu ataupun bersifat sementara. Okey, boleh. Jadi ayat ni apa kaitan dengan harta pesaka ni? Faraid, apa kaitan dia? Dan kalau kita perhati dalam masyarakat kita, ramai tak yang gagal mematuhi faraid kan? Pembahagian harta pesaka mengikut
apa yang Allah tetapkan. Ramai kan? Ramai. Jadi kenapa dia tak boleh patuh? Kadang-kadang dia tak bagi hak adik-beradik kan. Kadang-kadang dia menipu. Kadang-kadang wasiat dia tipu. Kadang-kadang bapa sendiri jadi penghalang. Bila dia benci sangat pada seorang anak ni, dia tulis wasiat. Harta aku jangan bagi pada anak ni. Sebab dah 20 tahun dia tak pernah jumpa dan tak pernah tanya khabar aku. Jadi dia rasa dia buat betul kan? Sebagai balasan. Tapi sebenarnya dia buat benda yang bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Dan dia sebenarnya gagal. Kan? Benda simple je. Sebab itulah, kadang-kadang, kalau suami tu ada 2-3 isteri kan? Isteri yang kedua, dia baru kahwin. Setengah jam. Lepas tu mati. Suami pula jutawan. Dan isteri pertama dia kahwin masa dia mula daripada miskin, daripada zero. Katalah suami tinggal duit 4 juta. Kan? Katalah bagi 2 kan? Isteri dapat berapa? Kata suami tak ada anak, isteri dapat apa? 1/4. Kan? Kalau suami tak ada anak, tak, itu suami. Ini kalau suami meninggal dan tak ada anak, isteri dapat 1/4. Kalau suami ada anak, isteri dapat 1/8. Okey? Kan? Okey, kalau suami ni ada 3 isteri, dia akan dapat berapa ni? 1/4 bagi 3. Sama ada kamu isteri pertama ke, dah lama ke, ataupun kamu isteri baru ke, bagi sama banyak. Boleh? Jadi kalau 4 juta, 1/4, 1 juta bagi 4 kan? Yang lama, katalah 300 ribu kan? Isteri pertama dapat 300 ribu. Isteri kedua, 300 ribu. Isteri yang baru je kahwin semalam, setengah jam, dapat berapa? Isteri pertama puas hati tak? Kalau tak puas hati, dia tidak dapat syurga. Tengok Allah nak tengok kan. Allah uji dengan benda. Kalau kamu taat, bukan kamu dapat 300 ribu, tapi kamu akan dapat syurga lebih daripada 300 ribu. Tapi kalau kamu tamak, tak puas hati, yang 300 ribu pun kamu tak akan rasa cukup, dan kamu yang bahayanya terlepas benda yang paling mahal, iaitu syurga. Sebab tu orang yang berjaya dalam pembahagian harta pusaka bukan siapa yang dapat paling banyak, tapi orang yang paling berjaya adalah orang yang paling reda dengan apa yang Allah tetapkan. Itu yang paling susah kan? Itu yang paling susah. Sampai bergaduh 3 keturunan. Sebab apa? Harta pusaka. Okey. Kemudian waman ya'sillah, dan siapa yang ya'sillah, derhaka pada Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, okey, apa maksud derhaka kepada Allah dan Rasul? Dia engkar ni. Khususnya dalam konteks ayat ni ialah engkar tentang pembahagian. Kadang-kadang anak tiri kan, anak kepada si mati tu, bapa dia mati, bapa dia ada kahwin 2-3 kan. Dia kata apa? Kita orang tak akan bagi harta bapa kita kepada mak tiri. Sebab mak tiri ni jahat, tak pernah jenguk kita, tak pernah tanya khabar kan. Sebenarnya dia telah menderhakai Allah dan Rasul. Dia dapat harta, tapi dapat yang lagi bahaya, iaitu derhaka pada Allah dan Rasul. Termasuklah harta tanah apa kan. Ramai orang ambil harta si mati tanah tu. Nabi kata siapa ambil tanah hak orang sejengkal pun, maka Allah akan benamnya dalam sampai 7 lapis bumi. Berapa banyak dia ambil? Sejengkal je, bukan 1 ekar. Jadi ayat ni sebagai pendorong untuk kita mentaati ketika pembahagian harta pusaka. Dan wa yata'adda, dan
dia melampaui hududahu, batas-batasnya, iaitu hukum-hukum Allah. Yudkhilhu, dia iaitu Allah akan masukkan nara, dalam api. Dua tempat je, kan? Taat pada Allah dan Rasul, masuk syurga. Engkar je, masuk neraka. Pilih. Tapi ramai yang pilih mana? Ramai pilih neraka. Harta kan? Kalau kita tengok kes apa ni, Zulfarhan, apa punca tu? Sampai dia seksa, sampai kawan tu mati. Apa punca dia? Komputer riba je. Laptop, sebiji je. Kerana tu dia sanggup buat kezaliman yang melampau, macam tidak ada hati perut. Hanya kerana harta satu komputer riba je. Sebelum ni, minggu lepas saya baca berita, ada seorang bapa umur 70 lebih, dia bunuh anak dia dengan pisau. Dia toreh leher ni. Anak dia umur 30 lebih. Dia umur 70 lebih. Dia geram sangat pada anaknya, dia ambil pisau, dia toreh, dah mati. Tahu tak apa punca? Baca berita tak baca? Sebab anak dia tukar channel TV. Yang tu laptop, yang ni bukan TV, bukan laptop, tukar channel. Tengok harta. Itu masa hidup tu. Jadi Allah kata, kalau kamu tak setuju dengan hukum Allah, sebenarnya kamu menempah neraka. Khalidan, kekal. Fiha, dalamnya. Walahu, dan baginya azabun, azab yang muhin. Apa dia? Hina. Kenapa Allah sebut muhin? Bila sebut azab, ada tak azab yang tak menghina? Ada tak? Bahkan Allah sebut dalam surah apa ni? Allah bila nak hina manusia, apa Allah buat? Penghinaan Allah kepada manusia, apa Allah buat? Yang kita selalu baca, kalau bangun tengah malam, sunnah Nabi baca ayat ni. Wahai Tuhan, janganlah engkau menghina kami. Janganlah engkau masukkan kami ke dalam neraka. Sebab bila engkau masukkan kami ke dalam neraka, sebenarnya engkau telah menghina kami. Ayat apa? Rabbana man. Tengok sebelah ayat terakhir surah Ali Imran. Nabi kalau bangun tengah malam, Nabi baca ayat tu dulu, barulah Nabi berwuduk dan tahajud. Rabbana innaka 197 ke? 197. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Cuba terjemah. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, man tudkhilin nar, siapa saja yang engkau masukkan ke neraka, sebenarnya faqad akhzaitah, engkau sesungguhnya telah menghinanya. Jadi penghinaan yang paling hina apa dah? Bukan miskin kat dunia, bukan ditimpa berbagai-bagai musibah, tak. Kehinaan yang paling hina ialah bila seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebab itulah kita juga dianjurkan supaya berdoa pada Allah. Antara doanya apa dah? Selepas ayat ni, Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina.
wala tukhzina yaumal qiyamah. Kemudian innaka la tukhliful mi'ad. Ini antara sebelah ayat yang Nabi selalu baca di waktu subuh, waktu bangun tengah malam. Yang atas ni kita mengakui bila Allah masukkan seseorang ke dalam neraka, Allah menghina seseorang itu. Kemudian kita pun minta, wahai Tuhan, wala tukhzina, jangan engkau hina kami pada hari kiamat. Dengan cara apa? Dimasuk dalam api. Jadi kadang-kadang manusia dihina oleh Allah, dimasukkan ke neraka sebab berebut harta pesaka. Dan puncanya hanya harta sekeping tanah, sebiji kereta. Bila Allah sebut azab tu memang hina dah. Tapi Allah tambah lagi satu perkataan muhin, sebenarnya Allah nak beritahu sesuai dengan perbuatan kamu. Bila kamu ambil hak orang, kamu tak hormat orang, kamu menghina dia, maka kamu pun dapat azab yang menghina. Okey. Okey? Okey, kita ambil pengajaran ayat ni sebab ayat lepas ayat ni kita akan sambung lompat, bukan lompat. Mana kita lepas ayat ni, ayat 15 kita dah tadabbur. Surah An-Nisa ni secara umum dah lengkap, cuma ada beberapa ayat yang tertinggal. Jadi sekarang kita lengkapkan mana ayat yang belum ditadabburkan. Bermula daripada ayat 11 sampai 14 hari ini. Kemudian lepas ni minggu depan kita akan lengkapkan lagi di hujung surah An-Nisa, iaitu ayat 174 sampai 176. Kan? Jadi pengajaran ayat ni kita bagi hari ini juga supaya tak keliru dengan nanti kita bagi pengajaran minggu depan. Tengok-tengok ayat minggu depan dah di hujung surah An-Nisa. Okey? Pengajaran ayat 13. Pertama, hukum faraid adalah batas-batas Allah. Hukum faraid adalah batas-batas Allah atau hudud Allah. Yang kedua, sesiapa yang melaksanakan hukum faraid dengan betul mengikut Al-Quran, maka dia akan dianugerahkan syurga yang kekal abadi. Yang ketiga, pembahagian harta pusaka adalah sebahagian daripada ibadat kepada Allah. Sesiapa yang mengingkarinya, dia tidak beribadat kepada Allah dengan sempurna. Yang keempat, Islam mengambil berat tentang hak setiap manusia dan memastikan setiap yang berhak mendapat haknya.
walaupun dia masih kecil, atau tidak berakal. Yang kelima, seseorang itu tidak mungkin taat kepada Allah. Seseorang itu tidak mungkin taat kepada Allah sehinggalah dia betul-betul mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kejayaan yang hakiki dan paling besar ialah setelah seseorang itu selamat daripada neraka dan berjaya memasuki syurga. Okey, pengajaran ayat 14 Pengajaran ayat 14. Pertama, maksiat kepada Allah adalah sebab utama manusia masuk neraka. Yang kedua, haram wasiat harta kepada pewaris, sebagaimana haram wasiat harta lebih daripada 1/3. Yang keempat, yang ketiga, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti maksiat kepada Allah. Yang keempat, sesiapa yang kufur kepada Allah maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang keempat, yang kelima, kehinaan yang paling besar ke atas manusia ialah apabila manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Okey, habis lah. Kita tengok kok ada soalan. Bila suami meninggal, macam mana kedudukan harta sepencarian dalam faraid? Kalau pula isteri tak bekerja dan kalau isteri kerja pula macam mana?
Dia soalan dia, kalau suami meninggal, macam mana berkenaan dengan harta sepencarian? Dia sebenarnya harta sepencarian tidak ada dalam hukum faraid. Tidak ada. Sebab itulah kita ada belajar 2 ayat kan. Berkenaan dengan faraid memang tak ada pun. Al-Quran pun tak sebut, hadis pun tak sebut berkenaan dengan harta sepencarian. Tetapi ulama yang terkemudian ijtihad, isteri juga ada hak. Sebab walaupun sama ada isteri itu bekerja ataupun tak, isteri ada hak ke atas harta suami dan dikira sebagai harta sepencarian. Sebab suami pergi kerja, siapa yang jaga anak-anak kat rumah, siapa uruskan rumah. Mana sebenarnya isteri juga bekerja di rumah sehingga suami boleh bekerja dengan senang dan selamat di luar. Tapi oleh kerana hukum harta sepencarian tidak ada dalam Quran dan hadis, maka kalau nak kena tuntut di mahkamah. Jadi akan menetapkan isteri dapat harta sepencarian dan berapa banyak ialah hakim. Kalau bukan, kalau nak cari dalil daripada Quran hadis memang tak ada. Wallahu a'lam. Wassalam. Arwah kakak saya ada anak istimewa. Jika suaminya meninggal dunia, harta peninggalan arwah jatuh kepada siapa? Anak jika tidak ada upaya untuk mengurus harta peninggalan ibu bapanya. Dia Allah sebut kalau suami itu meninggal dan meninggalkan anak, isteri akan dapat 1/8 dan anak tu dapat berapa? Kalau tak ada bapa apa semua, anak tu dapat separuh. Jadi Allah tak sebut anak tu istimewa ke, berakal ke, waras ke, tak. Jadi bila sebut anak je dia layak dapat. Cuma yang menguruskan terserahlah kepada siapa, pakcik dia ke, abang dia ke. Harta tu tetap menjadi harta anak yang istimewa. Tidak ada seorang pun berhak untuk mengambilnya. Wallahu a'lam. Ustaz, ibu saya sudah meninggal dan meninggalkan sedikit harta. Ayah masih hidup dan kami ada 4 adik-beradik, 2 lelaki 2 perempuan. Ibu berwasiat 10% harta ini diberi pada anak yatim. Bagi harta 90% diberi sama rata oleh ayah. Saya termasuk ayah dan 2 anak itu 2 anak perempuan. Berdosakah saya perempuan menerima harta itu walaupun saya sudah difaraikan? Okey, soalan dia, isteri ataupun mak meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia tulis wasiat 10% daripada hartanya hendaklah dibagi pada anak yatim. Dan 90% lagi dibagi sama banyak. Wasiat ni tak terpakai langsung. Haram kita ikut, sebab wasiat tu bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Haram, tak boleh pakai. Kena balik pada asal. Pembahagian tu mesti ikut hukum faraid. Kemudian yang dia wasiat 10% untuk harta untuk anak yatim, itu pun tak boleh pakai. Kena tengok. Yang dibenarkan dia wasiat ialah 1/3. Kena tengok harta dia banyak mana. Kalau harta dia sikit je, katalah tinggal 1,000 je, 10% tu tengoklah berapa? 1/3 daripada 1,000. Jadi kena tahu jumlah semua harta yang ditinggalkan oleh isteri ataupun mak ni, kemudian bagi 1/3. Tak boleh nak kira 10%, kena 1/3. Dan diberi kepada bukan pewaris. Wallahu a'lam. Sukanya nak urus harta pusaka yang berkaitan dengan harta benda seperti pinggan mangkuk, pakaian dan lain-lain. Mohon pencerahan. Dia soalan dia sukarnya nak menguruskan pembahagian harta pusaka seperti mangkuk pinggan, ayam ke, kambing ke, kan? Sebenarnya kalau kita ikut kaedah asal agama kita ialah yuridu bikumullahu al-yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kepada kamu benda yang mudah dan Allah tak nak pun menyusahkan kamu. Bila kita sebut sukar tu sebenarnya kita tak memahami hukum yang sebenar. Sebab hukum yang sebenar kalau kita faham mudah je. Bila kita faham, bila sebut harta pusaka, kita faham kena bahagi. Yang tu jadi susah. Bukan semua harta pusaka boleh dibagi. Kalau ada satu pinggan yang mahal kan, ada 10 adik-beradik, nak bagi macam mana? Takkan nak pecah 10. Jadi harta pusaka bukan mesti dibagikan. Yang boleh bagi, bagi. Yang tak boleh, berbincang adik-beradik. Okey, kita berbincang. Pinggan ni ada satu je.
walaupun dia mahal tapi satu. Macam mana kita nak buat apa? Kalau semua adik-beradik setuju, kita bagi pada anak yatim, kan? Ataupun kita bagi pada adik bongsu lah, sebab besok dia nak kahwinkan. Semua setuju, selesai masalah. Samalah benda-benda yang lain yang tak boleh dibahagi, maka berbincang. Wallahu a'lam. Apa dia? Tak masuk semua. Kain plekat, kopiah, apa saja yang ada nilai. Tapi jangan faham mesti kena bahagi-bahagilah. Kalau baju kita berbincang lah. Okey, katalah baju tu bapak tu memang orang kaya, baju dia semua mahal, kasut pun mahal. Kalau jual mungkin dapat 5,000 semua sekali satu almari tu. Itu harta pusaka. Tapi kalau pakcik tu orang miskin, ada 3 helai kain plekat, baju Melayu 3 helai kan. Tengok ada nilai tak? Kalau tak ada nilai dan semua setuju bagi pada fakir miskin, bagi. Tapi kalau baju tu ada nilai, butang baju Melayu pun ada nilai, bila jual ada harga, itu harta pusaka. Jika ada anak, isteri dapat 1/8 daripada harta pusaka suami untuk perbelanjaan tanggungan untuk membesarkan anak-anak, nak bayar kereta dan lain-lain, macam mana je hanya guna daripada 1/8 tu, terutamanya bagi isteri yang tiada sumber pendapatan. Jazakallah khairan. Bila suami meninggal dan meninggalkan anak, isteri dapat 1/8. Jadi soalan dia, bagaimana isteri nak guna duit untuk menguruskan kehidupan dia dan anak-anak seterusnya, sedangkan dia hanya dapat 1/8. Tapi anak-anak dapat tak? Anak-anak dapat. Jadi anak-anak pula yang perlu membantu mak. Sebenarnya bila Allah dah tetapkan pembahagian, memang dah adil. Kenapa isteri dapat 1/8? Sebab ada anak. Jadi anak pula kena bantu dan menguruskan maknya yang tidak ada suami. Iyalah, ibunya. Ataupun siapa saja yang boleh diamanahkan. Jangan risau, pasal rezeki jangan risau. Saya dapat 1/8 je. Seolah kita kata pada Tuhan, wahai Tuhan, aku 1/8 je. Jangan. Dan isteri pula ada peluang nak kahwin, lain tengok-tengok dapat pula yang jauh lebih kaya daripada bekas suami dia. Okey. Macam mana situasi suami mati meninggalkan anak-anak dari isteri pertama? Isteri pertama dah meninggal, dan isteri kedua, suami meninggalkan rumah kepada anak pertama dan tanah kepada anak kedua. Isteri kedua tiada apa-apa. Macam mana Ustaz? Soalan dia, suami berkahwin dengan 2 lah. Isteri pertama dah meninggal, tapi sebelum tu dia hebahkan tanah kepada anak kan. Makna kesimpulannya, tinggal isteri yang kedua, tapi masa dia mati harta dah tak ada. Macam mana? Dia soalan dia, harta pusaka, dia syarat nak bagi harta pusaka, mesti ada harta. Kalau tak ada, tak adalah. Bahkan kalau suami tu yang meninggal, tinggal 1 juta. Tapi hutang pun 1 juta. Ada tak harta pusaka? Kosong. Salah bila kita beranggapan kita macam hidup tak akan sempurna kalau tak dapat harta pusaka. Jangan salah. Berapa ramai yang tak ada duit, tak ada harta pusaka, tapi lepas tu Allah jaga dia lebih baik daripada sebelum dia ada suami. Wassalam. Dan ayah sudah meninggal dan mewasiatkan tanah untuk diberi kepada salah satu adik-beradik. Adakah wasiat terpakai ataupun terbatal, dan jika dapat sesuai adik-beradik, bagaimana ia? Bapa meninggal, sebelum meninggal dia wasiatkan tanah dia dibagi pada wasiat tu tak terpakai. Sebab diberi wasiat, diwasiat kepada pewaris, tak terpakai, terbatal. Lainlah kalau dia nak bagi betul pada anaknya, bukan wasiat, hibah, dibagi masa hidup. Tapi syarat dia kena berlaku adil lah. Jangan kerana dibagi pada adik ni, yang lain dengki dan bergaduh, itu pun haram. Okey. Dah. Adakah hasil rumah sewa si mati dikategori sebagai harta yang dimiliki para rakyat? Ya. Soalan dia, hasil rumah sewa milik suami adakah dikira harta pusaka? Ya.
semua tu adalah harta pusaka. Ustaz, kami 3 beradik, 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Jumlah tanah 18 ekar. Kami sepakat untuk bagi sama rata 6 ekar seorang kerana sama-sama menjaga ibu selama beliau menghadap strok selama 8 tahun. Dan saya dah sebut di awal kelas tadi, syarat untuk bagi sama rata 2 syarat. Pertama, semua pewaris yang berhak dapat tu tahu pasal hukum pusaka dan masing-masing tahu hak dia. Dan dalam keadaan tu dia setuju. Tengok dia yang sepatut dapat paling banyak. Dia kena tahu. Sebab apa? Sebab apa dia kena tahu? Supaya kalau dia nak bagi sama rata pun dengan penuh kasih sayang. Bukan kerana terpaksa. Dan bersetuju. Yang kedua, pewaris tu mestilah orang anak yang akil dan baligh. Baligh dan berakal waras. Katalah salah seorang pewaris tu tak waras. Tak boleh bagi sama rata. Jadi hak dia tak boleh diambil. Kena bagi mengikut hukum faraid. Wallahu alam. Ustaz, bagaimana kalau kita memberi wang yang sedia ada sebelum kita mati? Contohnya kita memberi sama rata kepada anak-anak lelaki dan perempuan. Soalan dia memberi wang kepada anak-anak sebelum mati. Makna dia hibah lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Hibah tak ada masalah. Hibah ialah bagi kepada siapa saja, anak ke orang lain ke, masa kita hidup. Okey. Sekarang Ustaz, abang meninggal, anak dia 2 perempuan dan ada isteri. Adik-beradik abang dapat harta kah? Ya. Suami meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 isteri. Adik-beradik suami dapat tak harta pusaka? Ya, jawapannya dapat. Sebab yang menghalang adik-beradik suami dapat ialah anak lelaki ataupun bapa. Kalau tak ada anak lelaki, adik-beradik lelaki, adik-beradik si mati dapat. Duit pencen arwah suami kira harta pusaka? Ya, harta duit pencen arwah suami adalah harta pusaka. KWSP ke apa, semua harta pusaka tu. Tukar nama harta kepada anak-anak. Tapi ada satu harta tu, dia harta nak bagi kat kakak, tapi tak tukar nama pun. Macam mana ya? Dia harta dia nak bagi pada kakak sebelum mati, tapi tak tukar nama. Harta lain dia dah hibah, dia dah tukar nama. Tapi ada satu harta ni, dia tak sempat tukar ke apa ke. Tak, dia ada hitam putih tak? Bila pergi ke mahkamah, dia mesti ada hitam putih. Kalau tak ada hitam putih, sekeping tanah yang tak sempat ditukar nama jadi harta pusaka. Mana lebih baik? Reda dengan pembahagian harta pusaka dengan dapat tanah. Reda dengan tak ada hitam putih. Assalamualaikum Ustaz, kita perlu minta persetujuan pewaris ke untuk buat hibah? Kita perlu minta persetujuan pewaris ke untuk buat hibah? Okey, soalan dia, untuk kita buat hibah, perlu tak minta persetujuan pewaris? Tak perlu. Pewaris ni dia tak ada hak langsung masa kita hidup. Harta kita lah. Dia berhak, pewaris ni berhak bila ke atas harta kita? Bila kita mati je. Bila kita, selagi kita hidup, jangan kacau. Maknanya, tapi yang bapa kena berlaku adil lah. Kena berlaku adil. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa malam ni, pukul 9 malam insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم